الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memuliakan kita dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, yang dengan kedua-dua nikmat ini membolehkan untuk kita terus melakukan ketaatan, mengerjakan amal soleh, dan kita diberikan satu perasaan, satu nikmat untuk tidak melakukan kejahatan, keburukan, kemaksiatan. Dan kalaulah kita terlepas, kita akan segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyesalan kerana mengerti dan memahami bahawa perbuatan itu adalah tidak selayaknya. Sekiranya kita mahu digolongkan sebagai ahli syurga, insya-Allah. Izinkan saya pada malam ini untuk berkongsi dengan tuan-tuan semua satu kisah yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan berkaitan pengembaraan mencari hidayah yang dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Salman Ibn al-Islam, ataupun kita gelar dia dengan Salman Al-Farisi, kerana memandangkan pada hari ini semakin ketara penghinaan demi penghinaan yang berlaku dalam kalangan umat Islam. Yang pertama, kalaulah orang yang menghina Islam itu adalah mereka daripada kalangan orang bukan Islam, bukanlah kita tidak hairan, kita marah. Tetapi kemarahan kita bersebab kerana mereka boleh jadi tidak faham Islam, tidak kenal Islam, tidak tahu apa itu kebenaran, atau apakah sebenarnya ajaran Islam, ataupun memang mereka tahu, cuma pengetahuan yang ada pada mereka itu adalah pengetahuan picisan yang sampai kepada mereka dalam bentuk yang separa masak ataupun langsung jauh daripada makna yang sebenar, lalu menyebabkan mereka merasakan ia suatu hiburan buat mereka. Dan boleh jadi dengan sebab kelemahan-kelemahan kita, kerana mereka melihat praktikal Islam itu tidak ada pada kita, maka dia menjadi mainan bagi mereka. Tetapi yang lebih malang adalah apabila penghinaan terhadap agama itu datang daripada umat Islam itu sendiri. Maka bila orang Islam hina Islam, sebenarnya kita berbelah bahagi untuk kita merasa marah ataupun merasa sedih. Kita nak marah, tapi yang hina ini orang Islam sendiri, dia kita akan marah. Tetapi kalaulah mereka yang buat tersebut adalah dalam kalangan orang yang kita kenal, kita nak marah ke kita nak sedih? Maka dia akan menjadi suatu perasaan yang bercampur bau, dan kita akan menjadi sukar untuk membuat keputusan. Kalau kita marah pun kita kena fikirkan kesan berpanjangan, apakah dia akan menjadi semakin baik ataupun dia akan semakin buruk. Tambahan pula satu budaya yang semakin tidak sihat dalam kalangan rakyat Malaysia hari ini, yang memang kita nak contoh ibarat secara sepenuhnya, iaitu budaya lawak secara berlebih-lebihan. Lawak ni secara asasnya dia ada fungsi dia. Yang pertama memang untuk kita merehatkan minda kita. Dalam bahasa sastra dipanggil satira. Lawak-lawak yang dibuat secara satira, teguran-teguran melalui
ikutlah sajak ke syair ke, ataupun boleh jadi sekarang dah lebih moden melalui drama, melalui apa nama tu, drama, movie, cerita-cerita pendek dan sebagainya. Dan yang terbaru melalui lawak-lawak stand up comedy. Satira itu dia ada asas dia. Cuma malangnya hari ini mereka beranggapan ia adalah satira sehingga melampaui batas agama dan juga bangsa, dengan alasan apa salahnya satira kebebasan bersuara, padahal sebenarnya dia bukan lagi satira. Lawak-lawak hari ini bukan lagi satira, kerana tujuan asal satira adalah untuk mengubah perilaku manusia yang berbuat buruk. Kerana teguran-teguran biasa dah tak makan, maka didatangkan teguran dengan secara humor, dengan tujuan supaya akhirnya nanti dia akan berubah. Adapun yang berlaku hari ini, lawak-lawak hari ini bukan lagi satira, tapi dia adalah black humor. Dia panggil humor hitam, yang dia berfungsi memang untuk menghina, memang untuk mengutuk, memang untuk mengeji sesuatu perkara, bukan dengan niat untuk kita berubah menjadi baik, tetapi memang dengan niat memang nak bagi kelakar benda yang tak sepatutnya kelakar. Akhirnya lawak tu akan semakin melampau, semakin melampau, semakin melampau, sehingga tahap menghina agama pun dengan alasan alah ini satira aja, padahal ia tak layak pun digelar sebagai satira, kerana memang tujuan dia adalah untuk menghina agama. Jadi sebab itu satu perkara yang mesti kita fikirkan semula, apakah benar-benar hari ini umat Islam menghargai nikmat Islam, nikmat iman yang diberikan kepada kita. Jadi kita nak kongsikan pada malam ini satu cerita macam mana pengembaraan Salman Ibn al-Islam mendapatkan hidayah. Moga-moga ada kesannya kepada kita. Suatu hari ketika mana sahabat-sahabat ini dalam suatu ekspedisi peperangan memerangi Parsi, selepas mana mereka berjaya mengalahkan Rom, mereka bergerak untuk melawan Parsi pada era Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka mereka bergerak menuju ke kota Parsi. Ketika mana sampai di sana lah, pada waktu itulah Salman memulakan bicara dia. Salman cerita banyak kali cerita dia ni, tapi dalam riwayat Musnad Imam Ahmad melalui riwayat Abdullah ibni Abbas, Salman menceritakan perihal tersebut ketika mana mereka bergerak menuju ke Parsi. Kata Salman, kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan. Aku ini seorang lelaki berketurunan Parsi daripada satu wilayah namanya Asfahan. Min ahli qaryah minha yuqalu laha Jai. Dan aku daripada sebuah kampung namanya kampung Jai. Tak tahulah sebutan kod bahasa Parsi macam mana, tapi ejaan Arab dia Jimya. Wa kana abi dihqana qaryatihi ay raisuha. Ayah aku ni orang yang paling berpengaruh di kampung itu sebagai ketua kampung. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaihi. Dan aku ini sebagai makhluk yang paling dicintai oleh ayahku. Saya tak adalah nak baca keseluruhan hadis ni. Ini hadis riwayat dalam Musnad Imam Ahmad bertaraf hadis hasan. Panjang dia, kalau A4 tu 4 muka surat penuh. Jadi kalau saya nak baca sesuatu panjang lah, saya cuba ringkas-ringkaskan lah. Cerita dia memang panjang. Ini cerita pengalaman dia masuk Islam. Kata Salman, ayah aku sangat-sangat menyayangi aku sehingga aku ini tak dibenarkan langsung keluar rumah. Jadi cara orang Parsi sayang anak laki dia, dijaga macam anak dara. Tak boleh keluar rumah langsung. Sebab apa? Wallahu a'lam, mungkin itu budaya mereka. Boleh jadi mereka mengharapkan supaya anak lelaki mereka betul-betul menggantikan mereka suatu hari nanti. Jadi dijaga. Dijaga, tak dibenarkan keluar dalam rumah ni. Bukannya Salman ini dikongkong, tak. Salman bagi tahu, aku ni memang orang yang sangat-sangat disayangi, cuma tak boleh keluar rumah je. Nak buat apa, semua disediakan. Dan dia bukanlah anak manja, dan dia memang berdikari, dan dia ini menjadi pembantu kepada ayahnya untuk menyalakan api sembahan kampung mereka, kerana Salman pada waktu itu menganut ajaran Majusi. Salman ni asal penyembah api. Jadi macam mana akhirnya Salman boleh keluar daripada rumah suatu hari? Diriwayatkan ayah dia ada
satu tugasan luar yang tak mampu nak diselesaikan, maka minta tolong Salman. Salman ni ayah dia ada kebun yang luas, jadi adalah urusan luar yang ayah dia tak sempat nak selesaikan, minta tolong Salman. Kalau tak, Salman duduk dalam rumah, antara kerja dia apa? Pastikan api yang mereka sembah tu sentiasa menyala. Memang tak boleh padam 24 jam. Apa maksud kalau padam kira macam habislah kan ajaran kita dah macam itulah. Kepercayaan mereka mesti api itu sentiasa dinyalakan. Jadi akhirnya Salman diminta untuk ayah dia keluar pergi cari barang apa yang dikendaki. Maka itulah kali pertama Salman keluar rumah. Lalu kata Salman, famarartu bikanisatin min kanaisin nasara fasami'tu aswatahum fima wa hum yusallun wa kuntu la adri ma amrun nas lihabsi abi iyaya fi baiti. Kata Salman, bila aku keluar daripada rumah, maka aku lalu sehinggalah sampai kepada satu gereja yang dalam tu orang tengah semayang. Maka Salman bila tengok ada ajaran yang lain daripada ajaran yang selama ni dianuti, dia berhenti dan dia terpegun dan dia duduk di situ. Dia ikut apa yang orang buat, dia bersembang sampailah ke petang. Dan dia terdetik dalam hati dia, kenapalah ayah aku tak bagi aku keluar? Punyalah cantik kat luar ni, macam-macam benda yang menarik, termasuklah ni ada lagi ajaran yang lebih baik daripada ajaran yang aku anuti selama ni. Maka ini jiwa seorang budak muda yang dididik dengan penuh kasih sayang oleh ayah dia, jiwa dia luhur, maka dia akan terkesan dengan benda-benda yang baik. Ini benda penting lah yang boleh kita pelajari daripada ayah Salman, walaupun dia bukan dalam ajaran yang benar, tetapi didikan itu didikan yang benar. Anak itu dididik dengan penuh kasih sayang, maka seorang anak lelaki yang waktu kecilnya cukup kasih sayangnya, maka dia akan cenderung untuk mencari benda-benda yang baik berbanding dengan daripada mencari benda-benda yang buruk. Jadi apabila Salman tak balik sampai petang, maka ayah dia arahkan orang cari, dan akhirnya petang barulah Salman balik. Dan Salman ceritakan kepada ayah dia bahawa dia menjumpai satu ajaran yang lebih baik daripada ajaran yang kita anuti selama ni. Tuan-tuan, ayah Salman ni ketua kampung. Salman ni bakal mewarisi dia. Bermaksud lepas ni kalau dia tak ada, ajaran Majusi itu akan disambung oleh Salman. Tiba-tiba mari Salman, dah ajaran ni tak bagus, ada ajaran yang lebih baik. Macam kita lah kan, ayah Pak Imam, tiba anak Pak Imam nak ganti, kata anak Pak Imam tak ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran kita. Macam mana agak-agak tu? Kan senang tu. Dan realiti itu sedang berlaku di hadapan mata kita. Berapa ramai daripada anak muda yang kita kata ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mak ayah orang baik, tapi anak-anak tak dapat nak ikut apa yang diwarisi daripada mak ayahnya. Memang betul lah iman itu tidak dapat diwarisi. Tetapi dalam kondisi Salman, kita semua tahu bahawa Salman betul, tapi cerita waktu itu ayah dia merasakan ayah dia lah yang betul. Kerana setiap daripada orang memiliki pegangan masing-masing, masing-masing akan mempertahankan ajaran masing-masing. Maka Salman balas baliklah, tak ayah, ajaran ini lebih baik. Kata ayah dia, tidak Salman, ajaran kita pada hari ini adalah ajaran yang lebih baik. Akhirnya Salman bidah lagi, bukan ayah, tak ajaran ini lagi baik. Kenapa? Satu, dua, ini budak muda, style budak muda. Maka ayah Salman kata, dah lepas ni tak boleh keluar dah. Maka Salman digari kakinya di rumah. Tapi bukanlah dengan bayangan kurang hajar punya budak, tak. Ayah Salman bukan jenis tu. Maksudnya dikurung, tetapi dalam kondisi tetap bukanlah dengan penyiksaan dan sebagainya. Cuma seksaan batin lah, tak boleh keluarkan negari kaki tu. Cuma bukan dengan pukulan dan sebagainya. Itu bukan yang diceritakan oleh Salman. Jadi apa yang kita boleh pelajari, ini realiti yang sedang berlaku. Anak-anak muda sebahagiannya mereka memiliki persoalan-persoalan yang bersifat kritikal terhadap agama. Jadi kalaulah mereka ada soalan-soalan yang kritikal, kita tidak boleh bermudah-mudah tempiaskan ataupun tepis soalan tersebut dengan alasan kau ni inilah dia kan budak muda, padahal kita tak boleh nak jawab. Sebaliknya terus
dapatkan jawapan, sama ada kita sendiri yang jawab, dan kalau kita tidak memiliki kemampuan, bawa mereka untuk mereka mendapatkan jawapan. Kalau ada anak-anak muda yang ada kecenderungan untuk belajar agama, jangan biarkan mereka, terus tangkap, bawa, okey sini belajar dengan orang ni, belajar dengan orang ni, pergi jumpa ustaz ni segera. Kalau tidak, orang lain yang akan ambil mereka. Ini biasa berlaku. Orang yang cerdik ni, budak-budak muda yang advance ni, mereka akan cepat ditangkap oleh ajaran-ajaran yang menyimpang, tetapi kerana mereka kritikal dan mereka ada jawapan-jawapan di sana. Bukan kita tak ada jawapan, tetapi kita tidak memiliki kemampuan dan jawapan kita mungkin tidak memuaskan mereka, menyebabkan mereka cenderung untuk lari dan cari jawapan-jawapan di luar. Padahal yang luar tu bukannya benda betul pun. Ini masalahnya. Hari ini problem kita adalah kebenaran itu dia tidak menyengat, yang menyebabkan ajaran-ajaran lain dilihat lebih betul daripada ajaran yang benar. Baik, mungkin nak cerita satu-satu panjang. Ringkas cerita, Salman akhirnya apabila dikurung oleh ayahnya di rumah, berjaya melepaskan diri melalui rombongan yang dia jumpa di gereja tadi itu. Mereka memaklumkan bahawa akan ada rombongan yang akan pulang ke Syam. Maka Salman berjaya melepaskan diri dan bergerak menuju ke Syam. Kira kalau kita hari ini lari rumah lah, Salman lari daripada rumah, tapi dengan niat mencari kebenaran. Kerana penjelasan daripada ayah itu tidak tuntas. Macam kita lah, kenapa kena ikut Islam? Ikut je lah, jangan banyak tanya. Ini ajaran yang paling baik, tak ada dah ajaran yang lagi baik. Islam ini ajaran yang benar. Gitu jawapan-jawapan yang kita kata klise. Tidak ada satu penjelasan tuntas yang selari dengan apa yang dia nak. Perbandingan itu tidak berjaya memuaskan hati dia. Akhirnya tak boleh. Dan memang tak betul pun sembah api. Api itu kita yang kena nyalakan. Memang logik pun tak boleh terima lah. Maka Salman tak boleh terima, dan Salman melarikan diri dengan niat nak cari kebenaran. Jadi jaranglah kita nak jumpa anak muda hari ni macam tu. Biasanya kita dah ada ajaran yang betul, hantar sekolah tahfiz, lari. Hantar sekolah agama, lari. Jadi itu biasa berlaku. Jadi sukar. Sebab itu bila anak masuk umur 10, 11, 12, 13 ini kritikal untuk kita banyakkan dialog dengan mereka supaya anak dengan ayah ini tidak jauh. Kalau tidak, kita suruh dia ikut je arahan kita, jangan banyak tanya, ikut je ayah tahu apa yang terbaik untuk engkau, tanpa memberi ruang untuk mereka memberikan pandangan mereka, dan kita pula dengar pandangan mereka, dikhawatiri jadilah macam mana yang berlaku. Dah 15 juzuk hafal Quran, akhirnya tanggal pakaian. Kita bukan nak salahkan mak ayah dia, tapi itu realiti yang kita kena hadapi. Seorang ayah dan ibu yang dah hantar anak sekolah tahfiz sampai 15 juzuk, hebatlah. Tapi boleh jadi ada perkara-perkara yang tak dapat penjelasan, akhirnya memberontak. Kita tak tahu apa yang berlaku. Itu ujian Allah kepada mak ayah yang telah mendidik anak sebegitu. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi pun anaknya tidak beriman. Tetapi dalam masa yang sama, muhasabah kita semua perlu ambil kira bahawa anak-anak muda yang sedang naik, selain daripada kita kerahkan mereka untuk mereka mengamalkan agama secara paksa, mesti buka ruang berlaku dialog. Persoalan-persoalan yang mereka tanya, kalau kita tak tahu jawapan, jangan biarkan. Abah tak tahu lah, tak payah tanya benda-benda macam ni, penat lah, abah penat. Tak boleh. Kerana mereka ada ruang lain untuk mereka cari jawapan. Apa dia? Internet. Maka jumpa kumpulan tu, akhirnya kita nak tarik balik, susah dah. Maka jangan merasa lemah, merasa penat untuk melayan persoalan-persoalan anak, kerana dikhawatiri itulah faksa kritikal untuk mereka mencari kebenaran. Baik, Salman apabila sampai di Syam, tanya kepada rombongan, kat sini aku nak belajar dengan siapa yang boleh aku pelajari daripadanya tentang ajaran Nasrani ini supaya aku jelas. Maka mereka pun cadangkan, pergilah kepada satu gereja, ada seorang padri di sana, belajarlah dengan dia. Dia orang yang alim. Maka Salman pun pergi jumpa, minta izin nak belajar di sini, sanggup buat apa saja, khidmat, yang penting tolong ajarkan kepada dia ajaran yang benar. Salman ni dia hidup dalam fasa sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas mana Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit, nak sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 600 tahun. 600 tahun lebih sikit. 500 tahun ke 600 tahun.
Maka Salman ni mungkin fasa-fasa akhir sebelum Nabi sampai. Jadi pada waktu itu mereka yang masih lagi membawa ajaran Nasrani yang betul dah tak ramai dah. Kerana ajaran dah menyeleweng dah. Mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita pasal Petrus, siapa itu Paulus, dan macam mana cerita terseleweng dengan ajaran yang membawa akhirnya adanya bertuhankan Al-Masih. Itu semua itu cerita-cerita yang penting membawa kepada penyelewengan ajaran Nasrani, tetapi masih lagi ada dalam kalangan mereka itu yang membawa ajaran yang betul. Maka Salman berguru dengan mereka. Malangnya guru pertama yang dia jumpa ni guru yang tidak amanah dengan ilmu dia. Tak amanah. Salman bagi tahu, dia suruh orang bersedekah. Malangnya duit sedekah orang ramai itu disimpan di dalam peti dan digunakan untuk kegunaan peribadi dia. Ni memang songlap duit. Songlap duit. Tabung ambil buat untuk diri sendiri kan. Tabung ada 10, satu bawa masuk rumah sendiri. Salman jadi kecewa. Tapi katanya orang alim memanglah berilmu tapi tidak amanah. Akhirnya takdir Allah Ta'ala, guru dia meninggal. Dan bila orang kampung nak beri penghormatan kepada jenazah dia, Salman bocorkan. Salman kata dia ni bukan orang baik. Ini hebatnya Salman, dia jujur dia. Kita dah ngaji dengan seorang guru, tiba-tiba ada orang baik tahu guru ni tak baik, orang melenting kita kan? Orang melenting kita. Sebab tu kita kena bersikap rasional. Tanya dulu apa yang tak betulnya, bawa mari bukti. Maka Salman kata kalau tak percaya aku bawa tempat dia sorokkan 7 peti besi. 7 tuan-tuan. Maka bila gali jumpa 7 peti besi bersimpan emas dan perak. Marah orang kampung kepada guru ini. Maka cerita Salman ni menjadi cerita inspirasi kepada kita. Ada dalam kalangan kita yang nak belajar agama, cari guru, akhirnya jumpa guru, tiba-tiba kena tipu dengan guru. Akhirnya kita kecewa, kita salahkan agama ni tak betul. Kenapa ni ustaz tipu? Ini yang berlaku sebahagian besar daripada mereka yang cenderung kepada liberal, cenderung kepada ajaran sosialis. Kenapa mereka ada trauma dalam kehidupan mereka, ditipu oleh orang yang membawa imej agama. Salahkan orang yang membawa imej agama, okey, tapi menyalahkan agama kerana adanya agamawan yang tak betul, ini yang tak betul. Adanya agamawan yang memperjudikan nasib agama, adanya agamawan yang menjual agama ataupun kita panggil penunggang agama, itu memang betul berlaku. Maka tolaklah orang-orang ini sahaja, tapi jangan tolak ajaran yang betul itu. Kerana nak tahu ajaran itu betul atau tidak, kita boleh buat cross check. Hari ni sedang boleh buat belaka, cross check. Akhirnya kita tahu yang ni tak betul, yang ni betul, kerana kita diberikan akal. Maka Allah Ta'ala beri ujian kepada Salman, baru nak mengaji agama, tiba-tiba guru bohong. Tak ada Salman, malah balik. Tak, Salman tak patah balik. Salman tunggu siapa yang naik, lepas tu naik guru yang baru. Taman Salman perhatikan dulu betul tak dia ni orang yang baik. Akhirnya terbukti guru dia yang kedua adalah jauh berbeza 360 darjah daripada guru dia yang pertama. Guru dia yang kedua ni betul-betul guru yang berilmu, yang beramanah dengan ilmunya. Maka Salman minta izin nak belajar dengan dia, dan Salman sangat-sangat sayang guru dia ni. Ini ujian dalam kita nak menuntut ilmu. Ya, tak dinafikan agamawan bukan nabi, melakukan kesilapan, bahkan mungkin melakukan penyelewengan, dan boleh jadi bukan agamawan pun, tapi menjadikan ruang agama itu untuk dia mendapat keuntungan dan sebagainya. Maka kita gunakan akal kita dengan yang pertama, dengan niat yang suci. Niat Salman niat yang suci, dan tujuan yang benar. Maka Allah Ta'ala akan dorongkan untuk kita boleh bezakan mana permata, mana kaca. Maka niat yang betul itu yang mendorong untuk Salman tidak berputus asa dalam mencari kebenaran. Dapat guru yang kedua, guru yang ketiga, guru yang keempat, guru yang kelima. Salman ada 5 orang guru, dan guru dia yang pertama sahaja yang tidak amanah dengan ilmu dia. 4 lagi guru, alhamdulillah, okey. Memang guru-guru yang diiktiraf masing-masing adalah membawa ajaran yang benar. Tetapi kenapa Salman ada 5 orang guru? Kerana guru dia semua dah berumur, dah berusia, dah tua-tua semua. Pada waktu tu mereka yang ikut ajaran Nasrani ni memang dah tua-tua. Macam kalau di Mekah tu, Waraqah ibn Naufal kan, bila tahu Nabi dapat wahyu tu, Khadijah panggil Waraqah ibn Naufal. Waraqah kata, kalau aku panjang umur aku ikut engkau ni. Tak sampai wahyu kedua, Waraqah dah meninggal.
Maka orang yang ikut ajaran waktu tu dah memang dah sikit sangat, dah tua-tua je yang masih lagi berpegang dengan ajaran yang sama. Di Mekah pun mereka yang berpegang dengan ajaran Hanif, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ada yang mengatakan tak sampai belasan orang pun, sikit sangat. Dah berumur semua dah. Dah meninggal pun tak tahu siapa, sebab mereka tidak menyebarkan ajaran, mereka beramal sendiri-sendiri saja. Nak sebarkan bagi mereka dah tak mampu untuk mereka lawan arus paganisme pada waktu itu. Jadi itu yang berlaku kepada Salman. Maka Salman sempat bertanya kepada guru dia yang kedua. Bila dah belajar, akhirnya guru dia sakit. Salman tanya, lepas ni kalau engkau meninggal, aku nak belajar dengan siapa? Berkata guru dia, kat sini tak ada dah, dekat Syam ni dah tak ada dah. Kata dia, guru semua kalau ada pun macam tadi itulah, mungkin dia berilmu tapi dah terkesan dengan ajaran-ajaran seleweng. Kerana apa? Ikut arus. Maka kata dia, kalau nak berguru juga pergi ke Mosul, pergi ke Iraq. Guru dia meninggal, Salman pun bergerak menuju ke Iraq. Di Iraq dia jumpa guru dia yang disebutkan tadi itu, belajar dengan dia. Takdir Allah Ta'ala, guru dia pun jatuh sakit. Maka Salman tanya, lepas ni nak belajar dengan siapa kalau tuan guru tak ada? Kata dia, kat Iraq tak ada dah. Ada di seorangnya. Kalau ada pun mungkin takut-takut terseleweng. Tapi ada seorang guru dia berada di wilayah Nasibain. Nasibain kat mana? Kata para ulama di Parsi. Patah balik kat kampung dia, tapi bukanlah kat kampung dia betul-betul, kat wilayah Parsi. Maka guru dia meninggal, sama pun pergi mengaji dengan guru dia yang keempat di Nasibain. Sama juga belajar. Akhirnya guru dia sakit. Salman sempat tanya, lepas ni nak belajar dengan siapa? Kata dia, dekat sini tak ada dah. Kalau nak belajar juga di satu tempat yang jauh, di wilayah Amuriah. Di mana? Di Turki pada hari ini. Jauh tuan-tuan. Ini yang kita kata cerita macam mana betapa bersungguhnya Salman. Sampai 5 orang guru. Dan 5 orang guru sebab apa? Sebab meninggal belakang. Bukan sebab dah habis mengaji, tapi guru meninggal belakang. Maka dia tak puas, dia cari lagi ilmu. Sebab tu Salman ni dikira orang alim daripada Parsi, memang mengaji sungguh. Kata para sahabat, Salman ini ada 2 ilmu. Dia mengaji Taurat dan dia mengaji Quran. Dia ada 2 ilmu kelebihan. Jadi Salman akhirnya guru dia yang terakhir di Amuriah inilah, bila jatuh sakit Salman tanya, lepas ni nak belajar dengan siapa? Maka kata dia, akan muncul di tanah Arab Nabi akhir zaman yang mengikut ajaran Ibrahim alaihissalam. Pergi belajar dengan dia di wilayah yang adanya harratain, bukit-bukit daripada batu, dan masuk tu banyak pokok-pokok kurma yang merujuk kepada Madinatul Munawwarah. Kat sana dia akan datang. Jadi kalau kau nak cari dia ada tiga ciri. Yang pertama, dia tidak menerima sedekah. Yang kedua, dia menerima hadiah. Dan di belakangnya ada cok mohor tanda kenabian. Maka akhirnya Salman berguru sampailah guru dia meninggal. Dan akhirnya dia pun carilah mana-mana rombongan. Kebetulan berjumpa dengan satu kabilah daripada Bani Kalb, yang berasal daripada Madinah. Bergerak ke sana. Maka Salman pun ikutlah sertai rombongan tersebut untuk bergerak menuju ke Madinah dengan niat nak belajar dengan Nabi. Malang yang berlaku kepada Salman tengah perjalanan sampai di satu perkampungan di antara Mekah dengan Madinah, satu tempat. Ada yang kata di Khaybar. Dia ditipu oleh rombongan tadi tu. Salman kena scam. Kalau kau nak pergi haji ni, nak pergi Madinah kan, kena tipu dan dijual kepada Yahudi yang berada di sana. Dah kena tipu, kena jual dengan Yahudi pula. Maka Salman terpaksa melupakan hasrat dia. Kerana apa? Dia telah menjadi hamba yang dijual kepada Yahudi, kena bekerja di ladang kurma. Ini nampak ujian. Orang nak cari kebenaran ni memang ujian dia macam-macam. Tengah nak cari jalan ni, mak terseleweng, mak jumpa guru yang salah. Tetapi dengan niat yang betul ni, Allah Ta'ala akan bantu. Jadi macam mana Salman boleh sampai ke Madinah? Sepupu Yahudi tadi ni daripada Madinah, daripada kabilah Bani Quraizah. Jadi ada sepupu di Madinah. Kabilah Bani Quraizah ni kabilah terakhir yang dihalau oleh Nabi daripada Madinah.
Kabilah Bani Qainuqa yang mula-mula dihalau, kemudian kabilah Bani Nadir dan kabilah Bani Quraizah. Yahudi tadi ni daripada kabilah Bani Quraizah. Dia pergi ke tempat sepupu dia tadi ni, dia nampak Salman, dia berkenan, maka dia pun beli Salman dan dibawa balik ke Madinah. Sepatutnya boleh sampai mudah tadi, tapi nak jadi cerita, Salman sempat juga jadi hamba dekat Yahudi yang pertama, kemudian masuk pula ke Madinah dalam keadaan menjadi hamba. Sampai di Madinah, Salman bertugas di ladang, dan Salman tak tahu menahu dah lupa dah tujuan asal tadi. Kita masuk kebun ni tak ingat dah apa-apa kan, masuk kebun mana ada line, apa yang berlaku kat luar ni kita pun tak tahu. Sesudah barang naik harga je kan. Tak tahu menahu, kenapa barang naik harga ni, telur naik harga, tak tahu menahu pun. Duduk kebun kan, tak tahu menahu. Tapi gambaran kepada Salman dah lupa dah tujuan asal dia. Kerana apa? Kerana sibuk melakukan kerja-kerja keras, kerja-kerja berat, tak ingat dah. Macam mana Salman boleh ingat? Suatu hari Salman tengah panjat pokok kurma. Tiba-tiba bos dia ni dengan sepupu ni sembang kat bawah pokok. Sembang kat bawah pokok buat apa? Maki hamun orang Arab. Maki hamun orang Arab. Celaka Bani Qailah, kata mereka. Bani Qailah ini merujuk kepada Aus dan Khazraj. Kabilah asal Aus dan Khazraj adalah Bani Qailah. Kenapa mereka marah? Kerana pada waktu itu Nabi dah sampai di Madinah untuk menyatukan Aus dan Khazraj, dan pada waktu itu dah sebahagian daripada mereka dah masuk Islam. Jadi orang Yahudi mula tak senang duduk. Padahal kalau kita baca sejarah, kenapa Yahudi ada di Madinah? Yahudi bukan asal daripada situ. Kerana mereka baca Taurat, mereka baca Injil, mereka tahu ciri-ciri Nabi akhir zaman, mereka tahu dan mereka buat anggaran kat mana Nabi akan muncul akhir zaman. Maka kebanyakan Yahudi duduk di Yathrib, dan ada Yahudi yang duduk di Mekah, tapi ramai duduk di Yathrib, dan mereka duduk di sana, mereka buat onar, mereka memecah belahkan Arab. Aus dan Khazraj, sebelum Nabi sampai, mereka bersengketa selama 30 tahun di dalam satu peperangan namanya peperangan Bu'as. Peperangan Bu'as berlaku lebih daripada 30 tahun. Aus dan Khazraj bergaduh. Ada riwayat yang menyebutkan kenapa mereka bergaduh, kerana seekor unta. Bergaduh 30 tahun. Dan kita lah kan, adik-beradik berebut tanah, bergaduh sampai mati. Maka Aus dan Khazraj bergaduh. Kenapa mereka bergaduh? Yahudi cocok. Melayu bergaduh sebab apa? Sebab Yahudi juga. Tak tahu kenapa kan. Jadi ini yang menyebabkan mereka bila nampak Nabi sampai ni, mereka jadi marah. Maka bincang kat bawah pokok kurma ni, Salman terdengar. Salman kata, aku nyari-nyari nak jatuh pokok dah, sebab macam tersedar balik, macam memori tu datang balik. Ingat balik tujuan asal dia, nyari-nyari jatuh pokok, nampak tuan dia dah. Maka cepat-cepat dia turun, terus dia tanya kepada tuan dia, cerita apa tadi ni, macam best je. Dia lupa dia seorang hamba, menyebabkan tuan dia tengah marah, tuan dia belasah dia. Salman kena belasah. Hamba bukan boleh buat apa. Maka Salman sedih gitu je lah, tak boleh buat apa. Cuma dia tahu ini mungkin rombongan yang sampai daripada Mekah ke Madinah ni, ini mungkin rombongan Nabi yang guru aku sebut dulu. Maka Salman cari jalan, dia bawa kurma, dia pergi cari Nabi di Quba. Dia test lah mana dalam kalangan mereka ni yang agak dihormati. Maka Salman tegur. Dia kata, apa ni, aku dengar cerita korang ni orang baik, daripada jauh penat berjalan, mungkin lapar, ni ada kurma aku nak sedekah. Salman test Nabi. Maka Nabi pun ambil kurma, Nabi bagi kepada sahabat-sahabat lain. Nabi tak makan. Kerana apa? Nabi memang haram memakan harta sedekah. Nabi tak boleh makan. Itu undang-undang khusus untuk Nabi, tak boleh makan harta sedekah. Tapi hadiah boleh, hadiah. Sebab tu akad tu penting. Akad tu penting, beza. Jadi Salman pun dah tahulah, okey, ini ciri-ciri pertama ni ada pada Nabi. Kali kedua Nabi dah masuk di Madinah, Salman ikut Nabi ke Madinah, jumpa Nabi, tawarkan kali kedua kurma dengan akad, ini adalah hadiah daripada aku. Sebab itu tengok tak makan, bagi hadiah, bagi sedekah tak makan, ambillah ni hadiah. Maka Nabi pun ambil, Nabi makan. Salman kata, betul ni, tinggal satu lagi ciri-ciri sahaja. Maka ketika mana Nabi SAW menguruskan jenazah sahabat di perkuburan Baqi' Al-Gharqad, ketika itulah Salman mengintai, datang dekat Nabi, mengintai-ngintai, nak tengok belakang Nabi ada tak cop mohor. Kalau tuan-tuan nak tengok hadis berkaitan cop mohor Nabi ni, tuan-tuan buka Syama'il Muhammadiyah,
dalam bab kedua, bab khatamun nubuwah, cop mohor Nabi. Macam mana sebahagian daripada sahabat yang berjaya tengok, yang intai-intai nak tengok pun ada. Ada seorang perempuan tu dia ngintai, dia nak tengok cop mohor Nabi, ternampak, dia kata nasib baik aku ni perempuan je, kalau tak aku nak sentuh dah. Masing-masing ramai yang mengintai. Cop mohor Nabi tu macam mana? Ada yang gambarkan macam gumpalan rambut, ada yang kata macam daging lebihan yang terkeluar. Kita pun Allah tak boleh nak bayangkan macam mana. Melalui riwayat itu sajalah. Jadi Salman diintai-intai lah dengan niat supaya dapat tengok cop mohor Nabi ni, kerana itu last. Kalau betul Nabi memang nak ikut dah. Akhirnya Nabi perasan, ni Muhammad ni dah 2 kali jumpa aku ni kan. Jadi Nabi pun perasan, rasa ni nak intai belakang aku ni. Maka Nabi pun waktu tu pakai kain ridak, sebab tu tak nampak belakang Nabi ni. Nabi pakai kain ridak. Maka Nabi alihkan kain ridak tadi tu supaya memberi peluang kepada Salman untuk tengok. Kita pun macam tu lah tuan-tuan. Kalau ada orang macam nak tegur kita, janganlah sombong. Jadi macam Nabi, layanlah. Jadi tegur balik. Maka Nabi bagi peluang untuk dia tengok cop mohor Nabi. Maka bila Nabi alih, memang nampak lah cop mohor tu. Sebab Nabi tengah urus jenazah, terbongkok-bongkok nampak. Tuan-tuan, kalau hari ni tuan-tuan nampak cop mohor Nabi, tuan-tuan nak buat apa? Senangnya kita selfie lah dengan Nabi kan. Nabi selfie satu, viral. Tengok cop mohor Nabi kan. Tapi Salman Al-Farisi, dan boleh jadi orang beriman akan buat benda yang sama, terus datang kepada Nabi, peluk Nabi, cium cop mohor Nabi, dan menangis menyatakan keislamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nak ikut engkau. Menangis-nangis Salman. Yang kita kata ini nikmat iman, yang kita tak pernah rasa nikmat macam ni, kerana kita tak pernah jadi kufur, kita tak pernah kafir. Kita tak berpeluang merasa nikmat iman kerana mencari hidayah, kerana kita lahir dah Islam. Sebab tu hari ni cerita-cerita macam ni sangat-sangat penting untuk disampaikan kepada generasi demi generasi, supaya apa? Perasaan menghargai nikmat iman itu sentiasa segar. Kalau tak, kita akan jadi sebahagian daripada orang Islam yang mereka mula tidak menghargai nikmat tersebut. Semayang pun tak jaga, buat ibadat pun hala balai. Kan? Alah, benda sunat dia pun. Ibadat ni memang ada 2, benda wajib, benda sunat. Benda wajib memang tak ada kompromi, tapi benda sunat Nabi ajar kalau buat betul-betul. Walaupun benda sunat, Nabi suka, Allah suka orang yang buat benda sunat, buat betul-betul. Jadi akhirnya hilang. Kerana apa? Kita sudah semakin tidak merasakan dia sebagai satu nikmat. Walaupun kita selalu ulang, kita syukur kepada Allah kerana masih lagi diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Tapi macam mana nak menghargai? Boleh jadi rutin ibadat yang kita lakukan itu dia dah tak menjentik, kerana kita tak pernah dengar cerita-cerita yang sebegini. Maka sebab tu bila Salman dah masuk Islam tu, Salman cerita panjang lebar macam mana dia lari rumah sampailah kepada dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, tolong ceritakan cerita ni kepada sahabat-sahabat kau yang lain. Sebab tu Nabi suruh Salman cerita, dan Salman cerita. Salman tak berhenti cerita. Dan kita pun kalau ada dalam kalangan hari ini orang yang dia bukan Islam, dia masuk Islam, kita kena suruh dia cerita supaya kita punya iman pun cas sama-sama. Ush, malu kita dengan orang yang baru masuk Islam, yang kita panggil mu'allaf kan? Mu'allaf ni apa dia? Orang yang lembut hati dia. Entah-entah hati dia lebih kental daripada kita. Yang lembut tu kita. Kerana apa? Masuk Islam tanpa sebab yang benar. Masuk Islam kerana apa? Mak ayah Islam. Maka kita tidak ada satu sebab yang kuat kecuali kita belajar. Akhirnya walaupun kita masuk secara warisan, tapi dengan sebab kita menuntut ilmu dengan kefahaman, maka dia menjadi suatu nilaian yang tinggi kepada kita. Sebab itu hari ini kita rasa sangat-sangat sedih. Walaupun kita marah, tapi sebenarnya sedih lebih besar apabila orang Islam menghina Islam dalam keadaan mereka tak diberikan kefahaman Islam yang sebenar. Sedih kita. Itu pada saya sendiri pun, agamawan, orang yang mengajar ilmu ni, dikena muhasabah sama-sama sebenarnya apa yang kita ajar kepada masyarakat hari ni. Kalau kita ajar betul, alhamdulillah. Cuma sampai tak apa yang kita ajar tu? Kalaulah kita ajar tak betul, maka kena betulkanlah balik. Mana-mana teguran-teguran orang kepada agamawan yang memang betul, terima je lah. Ustaz-ustaz suka buat lawak sangat, kurangkanlah lawak. Banyakkanlah cerita-cerita yang berpandukan pada pedoman Quran, hadis kan? Supaya apa? Agama ini ada sumber. Tak boleh cerita sebarangan, mesti refer kepada sumber. Dan kalau kita salah, ngaku je lah salah. Kerana apa?
untuk memberi ruang orang semua merasakan agama ini dia tidak ada kasta. Sesiapa yang salah dia tetap salah. Agama ini sebegitu rupa. Indahnya agama ini, semua orang boleh duduk pada satu level yang sama dan tidak ada merasa sombong. Nabi sendiri pun tak sombong, dan Nabi sombong pun Allah Ta'ala tegur. Abasa wa tawalla, Allah Ta'ala tegur Nabi sombong kepada sahabat. Kerana apa? Ini kelebihan yang ada pada ajaran Islam. Maka akhirnya Salman masuk Islam. Dan Salman masuk Islam, cerita dia tak habis lagi. Salman berjaya masuk Islam dalam keadaan dia masih lagi menjadi hamba kepada Yahudi tadi tu. Masih lagi bekerja di dalam ladang kurma. Sebab itu perang Badar Salman tak dapat join. Perang Uhud Salman tak dapat join. Kerana syarat untuk join peperangan mestilah seorang yang merdeka. Tak boleh seorang yang menjadi hamba. Tak boleh. Hamba tak boleh join peperangan. Mesti bebas dulu. Maka Salman mengadu kepada Nabi. Nabi kata apa? Buat mukatabah, buat agreement dengan tuan kau. Cara bebas hamba di Madinah tak sama dengan cara bebas hamba di Mekah. Di Mekah ni senang. Abu Bakar bagi duit, nah aku nak bebaskan Bilal, ambil lah, bebas. Di Madinah tak boleh. Yahudi jahat, Yahudi tamak. Nak bebas kena buat agreement. Apa dia? Jumpa tuan, aku nak bebas. Apa syarat dia? Kena minta dia bagi syarat. Maka tuan dia bagi 2 syarat. Yang pertama, kena tanam 300 pokok kurma. Gila. 300 tuan-tuan. Dia adalah hamba, benih cari sendiri. Bukan jadi supply. Itu dah memang kerja dia. Kalau kau nak, kau cari 300 pokok kurma, tanam sendiri. Tanam pula, bukannya tanam bebas, tanam sampai berbuah. 300 pokok tuan-tuan. Kalau satu mati tak kira, kena tanam sampai lagi. Dan yang kedua, kena bayar wang pembebasan sebanyak 40 uqiyah. Para ulama kira-kira 40 uqiyah. Kalau hari ni nilaian dia lebih kurang 5 kilogram emas. Siapa orang main emas, kira sikit. 5 kilogram emas sekarang berapa duit? Ini yang kita kata Yahudi. Macam tak nak bagi bebas lah. Sebab dia tahu Salman ni bagus. Salman ni bagus, buat kerja elok. Maka Salman bagi tahulah kepada Nabi, dia bagi 2 syarat berat. Nabi kata apa? Tak apa, biar aku selesaikan. Inilah betul pemimpin tuan-tuan, selesaikan masalah orang bawah. Kumpul sahabat-sahabat, cari masing-masing 300 pokok kurma. Ada yang cari 5 pokok, 10 pokok, 20 pokok, kumpul-kumpul, dapat 300 pokok. Dan Nabi kata apa? Salman, gali lubang, aku sendiri yang akan tanam 300 pokok tersebut. Ya, betul pemimpin tuan-tuan, selesaikan masalah. Turun padang. Bukan turun padang untuk selfie, selesaikan masalah sampai selesai. Nabi sendiri yang akan tanam 300 pokok kurma tu. Dan alhamdulillah, pokok kurma dengan sebab mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi berbuah lebih awal daripada masanya. Tak sampai 2 tahun kurma berbuah. Kerana apa? Perang Uhud nak sampai kepada perang Khandaq 2 tahun. Dan Salman sempat sertai perang Khandaq, perang pertama yang disertai. Satu. Yang kedua, dah selesai tanam 300 pokok kurma, kena bayar 40 uqiyah. Pokok kurma dah berbuah, kena bayar pula duit tambahan. Maka Nabi bagi kepada Salman sebentuk emas bersaiz telur. Telur emas bentuk telur. Berat mana tuan-tuan? Sampai 5 kilo. Mana maunya kan? Maka Nabi kata bagi kat Salman ni, ambil, pergi bagi dan selesaikan hutang kau. Kata Salman, mana cukup Nabi kecil ni? Kata Nabi, bagi je, insya-Allah. Maka bila diberi, selesai, cukup sebagaimana yang dikehendaki. Itu pertolongan Allah Ta'ala kepada orang yang jujur, orang yang ikhlas, orang yang bersungguh-sungguh. Kerana pertolongan Allah Ta'ala datang dengan izin, dengan kelebihan yang ada pada Nabi SAW. Maka bebaslah Salman. Dan Salman pun menyertai perang Khandaq. Masuk perang tu bagi idea. Ini yang orang muda yang betul, niat yang ikhlas, jujur. Akhirnya bila ajak buat kerja agama, idea bernas. Dan Nabi tak larang idea orang muda baru masuk. Baru masuk perang 2 tak ikut kan? Apa ni bagi idea kan? Tak. Ini kehebatan pemimpin. Tak halang idea orang-orang baru. Dan maka idea Salman diterima dan berlakulah perang Khandaq. Maka ini cerita-cerita yang saya kira tuan-tuan kita kena mahirkan, dan banyak lagi cerita-cerita. Jangan sekat cerita setakat Mak Kilau saja. Heret, bawa ke belakang. Anak-anak saya bila tengok cerita Mak Kilau, dia minta lah Habib nak beli tanjak
Kata nak buat apa? Nak jadi mak kilau. Buka gambar dalam Google kan. Mak kilau tak pakai tanjak, mak kilau pakai serban, pakai kopiah. Kalau nak pakai tanjak kena belajar silat, baru boleh pakai. Jadi nak pakai serban ke nak pakai tanjak, dia dah terdiam dah. Jadi kita nak heret ke belakang, supaya semangat itu tidak berhenti setakat di situ. Ada susu galau dia sampai belakang. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syak kan? Dah.